Lafaz iqamah tuqat ataupun tiqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kita semula pada hari ini dan sama-sama kita nak mengulas ataupun belajar satu ungkapan yang ada dalam iqamah, iaitu qad qamatis salah, qad qamatis salah, dan kita akan fokus pada tiqat, tuqat ataupun tiqat. Antara ungkapan yang sering kali disalah sebut ataupun tersalah menyebutnya oleh muazzin ataupun Bilal, terutamanya kita di Malaysia. Baik, kalau dirujuk kepada hadis-hadis yang meriwayatkan lafaz iqamah ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ya, Imam Abu Daud ya di dalam Sunan Abu Daud, ya, Imam At-Tirmizi ya di dalam Jami' At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, ya, yang diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya, lafaz iqamah adalah qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Tuqat ya, bukan tiqat. Baik. Okey, sekarang ni kita nak lihat kenapa bacaan dia adalah tuqat bukan tiqat dari sudut bahasa. Okey, kalimah yang ada di dalam perkataan yang ada di dalam lafaz ini adalah yang pertama qad. Qad ni maksudnya ada banyak, antaranya kadang-kadang, antara maknanya adalah sesungguhnya. Ya, cuma antara fungsi qad di sini adalah di dalam bahasa Arab digunakan untuk tawakkul. Tawakkul ini memaksudkan, memberi maksud apa? Menunggu ataupun menanti-nanti. Sebab apa? Sebab kita sama-sama sedang jemaah, ahli jemaah, imam, Bilal, semua sama-sama sedang menanti untuk mendirikan solat, ya. Okey, jadi kita maknakan qad di sini, ya, qad memberi maksud ataupun fungsinya di sini adalah lebih kepada tawakkul, menanti untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalimah qamat ini adalah merupakan fa'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Ya, fa'il madhi iaitu perbuatan yang telah berlaku. Okey, kemudian bila jumpa perbuatan fa'il dalam bahasa Arab, kita kena cari fa'il, ya. Fa'il, pelaku ataupun pembuat ataupun yang terlibat dengan sesuatu kejadian. Okey. Fa'il ni dia lebih kepada bukan perbuatan saja, dia masuk juga kejadian. Contoh macam tanah runtuh, takkanlah kita nak kata tanah tu fa'il. Ya, perbuatan dia, fa'il dia runtuh, fa'il dia tanah. Okey, jadi cuma secara ringkasnya kita akan kata fa'il itu adalah kata kerja, perbuatan, fa'il adalah berlaku. Okey, perbuatan dia apa? Akan berdiri ataupun akan berlaku. Apa benda yang akan berdiri? Apa benda yang akan berlaku? Solat. Ya, bila ada fa'il, kena ada fa'il. Dan fa'il, tanda baris dia, fa'il hukum dia adalah marfu'. Yang ditandakan marfu', yang salah satu tanda marfu' itu adalah ni, baris depan. Ya, hukum fa'il adalah marfu', yang mana tanda dia adalah apa? Tanda kepada marfu' itu adalah tandanya dengan baris depan. Ya. Jadi kita akan baca qad qamat as-salah. Okey, kemudian sedikit penjelasan tentang kalimah qamat dengan as-salah. Fa'il dengan fa'il ni, ya, setiap perbuatan dengan pelaku ni dia kena synchronize, kena sama, ya. Kena sama dari sudut jantina. Kalaulah pelaku lelaki, fa'il dia kena lelaki lah. Maknanya fa'ilnya kena menggunakan yang melibatkan dhamir lelaki, huwa. Ya, kalaulah fa'il pelaku dia ni perempuan, maka fa'il dia kena menggunakan fa'il yang melibatkan dhamir perempuan, hiya. Kalau untuk third person, untuk pihak yang ketiga lah. Okey, baik. Jadi kalau contohnya perkataan qama, qama ni daripada perkataan qama ni untuk lelaki. Ya. Kalau yang bangun ataupun berdiri itu lelaki, kita guna qama. Contohnya qama aliyun. Telah berdiri Ali. Tapi kalau perempuan, kita tak boleh guna qama, kita kena tambah ta. Ta ni untuk menunjukkan dia adalah muannas ataupun feminin. Okey, jadi kita akan gunakan qamat. Contohnya yang bangun adalah Fatimah, jadi kita akan sebut qamat
Fatimah. Okey, jadi di sini disebabkan kalimah as-salah ini dari segi gender ataupun dari segi jantinanya, dia anggap sebagai feminin sebab ataupun muannas sebab ada di hujungnya ada ta marbutah. Maka fi'il dia pun kena diletakkan ta panjang. Inilah ta ta'nis ta yang menunjukkan dia adalah muannas untuk fi'il. Okey, dan ta ini asalnya mati. Ya, asal ta ni adalah mati. Qamat. Cuma isunya apa? Apabila huruf ta ni mati, berlaku pula satu masalah. Tak boleh baca. Iaitu kenapa tak boleh baca? Sebab ta mati bertembung. Bertemu dengan hamzah wasal ni kita anggap dia macam tak ada dalam sebutan sebab dia tak bunyi. Ya, kalau kita sebut di permulaan kita akan letak baris. Kalau di tengah-tengah kita silent kan, kita tak bunyikan dia. Ya, yang pertama mati ta, hamzah wasal kita anggap macam tak ada dalam sebutan. Okey, dalam tulisan memang ada. Kemudian yang kedua huruf yang mati adalah alif lam syamsiah ni. Itu rosat ni ada sabdu. Sebenarnya semua huruf yang ada sabdu ni huruf pertama mati. Ya, huruf kedua beri atas. So yang kedua beri atas, huruf yang pertama mati. Apabila bertemu dua huruf mati memang tak boleh baca. Ya. Kalau siapa boleh baca tu macam mana? Pada qamat tak boleh baca. Tak boleh baca. Jadi caranya untuk menyelamatkan keadaan ditambahlah baris bawah ini untuk supaya boleh menyambung dengan ayat selepasnya. Jadi baris bawah ini adalah baris yang mendatang. Okey. Jadi qamat fi'il berdiri ataupun berlaku. Apa benda yang nak berdiri ataupun apa yang nak berlaku kejap lagi? As-salah. Salah. Okey, salah adalah fa'il sebab tu kena baca baris depan. Okey, baik. Sekarang ni kita nak cuba buat andaian lah. Andai katalah sahaja tetap baca baris bawah lah sebab memang daripada dulu dah baca baris bawah. Ya, bila nak tukar baris depan ni macam, betul ke? Okey, baik. Sebabkan ini adalah bahasa Arab. Jadi kita nak tengok dari segi tata bahasa Arabnya boleh tak? Mungkin tak kita baca dengan baris. Okey, bila kita nak baca dengan baris bawah dalam bahasa Arab, ya ada tiga keadaan kalimah ini boleh dibaca dengan baris bawah. Yang pertama sekiranya ada haraf jar sebelumnya. Partikel haraf jar yang mana fungsi dia membaris bawahkan isim selepasnya. Haraf jar contoh dia macam min, ala, bi, ila, fi, ka, an, ruba, la ataupun li, hatta dan beberapa lagi lah haraf jar yang lain memang tak ada sini. Kalau dilihat perbincangan di atas, qamat ini fi'il. Ya, fi'il, kata kerja, bukannya haraf. Ya, yang ni selepas haraf jar, dia bukan haraf, maka tak. Alasan pertama tak dipakai. Kalau kita nak kata dia baris bawah, alasan yang kedua sebab dia adalah mudhafun ilaih, bermakna sebelum mudhafun ilaih ini dia ada pasangan dia. Dia ada pasangan, dia ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Sandar, menyandar, sandar, menyandar. Kita sandarkan perkataan kita kepada Allah. Kitabullah merujuk kepada Al-Quran. Anak siapa ni? Oh, anak jiran. Ini anak jiran. Jadi anak mudhaf bersandar, sandarkan anak kepada jiran. Anak jiran. Kereta siapa ni? Kereta imam. Kita sandarkan kereta itu milik si. Itu tajuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan untuk makluman, mudhaf ini juga adalah, kalau tadi haraf, kalau mudhaf, ini haraf jar. Ini bukan haraf jar. Okey, kalau mudhaf pula dia mesti isim. Yang bersandar ni adalah isim, sedangkan tadi kita dah bincangkan qamat bukan isim, qamat adalah fi'il madhi. Jadi kalau dia bukan isim, dia tak boleh jadi mudhaf. Kalimah solat tak boleh jadi mudhafun ilaih. Tak boleh pakai. Alasan kedua. Yang ketiga, alasan yang ketiga ni ialah mengikut tawabih. Ya, isim-isim ataupun perkataan-perkataan yang mengikut, diikut je. Dia tidak ada baris tersendiri, diikut baris sebelum dia. Okey, dan tawabih itu ada 4. Yang pertama sifat. Sifat ni macam rumah yang cantik. Jalan yang lurus, as-siratal mustaqimah. Siratal mustaqimah beratas sebab sirata beratas. Jalan yang lurus. Okey, ini bukan sifat.
Ya, solat ni bukan sifat. Sifat cantik, laju, rajin. Solat itu bukan sifat. Dia adalah solat. Ya. Dia perbuatan. Okey, baik. Cuma kat sini di dalam bentuk isim lah. Ya, ada alif. Baik. Yang kedua, dia juga bukan maktuf. Dia maktuf kena ada haraf ataf kat tengah-tengah. Ya, perkataan yang terletak selepas haraf ataf. Tak ada haraf ataf. Wa, au, summa, fa, lagi, lakin, bal, dan lain-lain. Baik. Tidak ada haraf sebab kita dah tengok tadi kalimah qamat sini adalah fi'il bukan haraf. Okey, nombor 2 tak pakai. Nombor 1 bukan sifat, nombor 2 bukan maktuf. Nombor 3 taukid. Taukid ni menegaskan cara satu caranya ulang perkataan yang sama. Okey. Baik. Diulang perkataan yang sama berkali-kali. Tuba, tuba, tuba. Ulang 7 kali. Nabi sebut. Okey, jadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah taukid. Ini tidak ada pengulangan perkataan. Dan yang terakhir, badal. Badal ni adalah ganti ataupun perkara yang sama. Bukan badal itu. Sebab solat ini dengan berdiri adalah benda yang berasal. Solat adalah solat, berdiri adalah berdiri ataupun berlaku adalah berlaku. Benda yang berasal, bukan badal. Jadi ringkas ceritanya, perkataan solat ini tak boleh langsung dibaca dengan baris bawah. Bermakna sebutan baris bawah di sini adalah salah. Yang betul adalah baca dengan baris depan. Maknanya yang betul apa? Tuqat, bukan tiqat. Ya, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, bukan qad qamatis salati, qad qamatis salah. Tuqat bukan tiqat. Wallahu a'lam. Sama-samalah betulkan yang biasa, biasakan yang betul. InsyaAllah jumpa lagi dalam video yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.